Contoh kalau dah reach $1,000, dah reach $1,000, kita pakailah akaun 200. Modal asal ni tadi, kita top up $100, kita main akaun $200. Okay, kita main akaun $100. So $100 satu hari $20, $200 sehari $40. Bayangkan $40 sehari kali dengan 22 hari, dah $880 sebulan. Buat lagi sampai dapat amount yang besar lagi. Kumpul. So upgrade lah you guys punya account. Upgrade. Hari ni you takut nak entry sebab you fikirkan you tak ada reserve money. You tak ada reserve money yang strong. You fikirkan aduh aku ada $50 je ni. Dah tahu ada $50 je, kenapa nak letak? Dah tahu memang ada $100 je, kenapa nak deposit all in? Buatlah pecahan. Buatlah pecahan. Betul Hafiz. Target 20% daripada balance setiap hari pun okey. Betul. Ikut ini saya punya ni saja. Saya punya play safe nak compound saja. Play safe nak compound. Terpulang pada masing-masing. Masing-masing ada cara yang masing-masing. Masing-masing ada cara masing-masing. Simple je compound. Kita yang pening-pening kepala. Kalau loss dari amount 100 tu, next profit kena double which is 40 USD. Yes, betul lah. Betul lah tu. Sebab tu you kena trade dengan modal asal, dengan risiko yang sama, lot size yang sama. Itu mudah untuk buat kiraan. Hari ni you trade $100 dengan lot size position total 0.03. Contoh. Risk 50 pips dan 50 dan TP 50 pips. Contoh, the next day tu pergi tukar risk. Nak naikkan pergi tukar risk 50 pips SL, TP 30. Dia tak boleh lah. Dia kena kekal. Dia kena kekal lot size, total lot size kena kekal, risk yang kita buat kena maintain. Salam Puris. Allahumma favorite man. Waalaikumsalam Khalif Anwar. Masya-Allah, tabarakallah. Ya habibi. Kita nak kena maintain risk kita. Kita nak maintain kita punya risk, kita nak maintain kita punya lot size dengan kita punya equity. Melainkan you memang ada backup money. Let's say you ada reserve $5,000. Let's say you ada reserve $5,000. So hari ni you terus buka satu account grow, satu account hentak. Contoh let's say $500 account grow, $100 account hentak. So mainlah puas-puas. Account hentak, you guys hentak lah sampai tergantuk, sampai pecah handphone tu hentak. Account grow, kita grow relax. But both tetap ada risk, tetap ada kiraan dia. Tak boleh lah kalau hari ni lot size 3 sen, besok lot size 5 sen. Hari ni lot size 5 sen, besok 10 sen. Tak boleh. Dia kena maintain. Untuk awal ni kena maintain untuk grow. Kena maintain untuk grow. Kalau terlebih, you guys akan nampak sendiri bila loss, dia akan berubah percentage tu. Seriously. Boleh? Boleh tak? Boleh? InsyaAllah boleh. Abeme. Abeme. Dia sebenarnya dia sebenarnya dalam trading ni macam saya cakap awal-awal tadi. Dalam trading ni sebenarnya kita ni semua saya tak cakap you guys kita ni semua termasuk saya. Kita ni semua terlalu banyak fikirkan aku nak cari holy grail first. Aku nak belajar engulfing lah ni. Aku nak belajar ni lah. Dia punya permulaan cerita tu, aku nak belajar A, aku nak belajar B, aku nak belajar C. Pergi cikgu A, belajar sekian-sekian. Tak sampai quarter pun, tak sampai half year pun, pergi cikgu B pula.
Dia cikgu B, saya dah belajar dengan ni tapi tak tahu lah, tak dapat lah ni. Tak sampai 3 bulan, tak sampai 6 bulan. Contoh hari ni belajar dengan cikgu A, 2 minggu akan datang tu pergi belajar dengan cikgu B. Saya tak dapat lah ni kan. Lepas tu cakap, saya tak faham lah apa cikgu A ajar ni. Tak apa-apa lah, saya tak faham. Tak apa-apa lah dia cakap, dia explain gini. Lepas tu tukar teknik, cikgu B ajar, okey sekian, ubah, mula balik. Selang 3 minggu pergi jumpa cikgu C. Tu lah, saya dah belajar dengan 2 cikgu dah ni. Tapi tak dapat lagi ni. Okey, pergi belajar dengan cikgu C, belajar pula guna indikator. Guna indikator pula, mula lagi. Sampailah cikgu Z. Okey. Sebab hari ni dalam memilih siapa yang you guys nak belajar, it's up to you. Okay, but once you dah belajar, please fully utilize apa yang you dah belajar. At least fully utilize 3 ke 6 bulan. 3 ke 6 bulan tu memang you tak cukup tidur, makan ke laut apa semua. Itu ya. Okay, mungkin the next tu you guys nak cari lagi ilmu, mungkin tak nak rujuk cikgu yang lama, mungkin nak pergi cari cikgu yang baru. But cikgu yang baru tu make sure mesti ada kena-mengena dengan apa yang you belajar, baru you tak restart. But kalau you cari cikgu yang kedua tapi tak ada kena-mengena dengan training style you, of course you akan start balik. Mesti you akan start semula. You akan zero, you akan start semula. Lepas tu masuk input yang baru, bukan masuk input yang touch up apa yang you belajar. Okay, bukan masukkan input untuk touch up apa yang you belajar, tapi masuk input untuk ubah apa yang you dah belajar. Okay, itu pun satu hal. Okay. Awak direct message kali. Awak rindu saya ni. Saya dah lama tak jumpa lah. Tahu-tahu PKP. PKP, PKPD, PKPB sampai Abang Jamil mampus. Okay. Ya betul, moga dia jauhkan. Lepas tu second is, saya first belajar forex, guru ajar SNR Trendline, so kena mantapkan SNR Trendline. Ya betul lah Bemi, betul. Awak first dah belajar SNR dengan Trendline, kan? You pergi je cari siapa yang boleh ajar untuk touch up balik benda tu. Okay, jangan pening pula, pergi je. Okay, you belajar tu dah betul lah. Okay, you belajar tu dah betul, pergi je cari. Okay, pergi je cari. Dan nombor 2 dia adalah emosi. Bila you dah belajar terlalu banyak, terlalu banyak input, okay, terlalu banyak input, lepas tu bila kita nak analisa tu, bila sampai kat zone, ni nampak confirmation cikgu A, ni nampak formation cikgu C, ni nampak macam sell, ni nampak macam buy. Sudahnya daripada start analisa sampai habis, sampailah besok pagi, ni nampak, sudahnya tak ada entry, ni nampak macam ni. Harga tu berjalan tetap dalam tekanan, ni nampak macam ni, nampak macam ni. Harga tu tetap dalam tekanan, tak ada ke kiri pun. Sudahnya ni nampak je. Okay. Lepas tu bila harga tu dah gerak jauh, lepas tu mula tengok balik kat bawah. Ini kalau lah aku entry ni dah 200 pip, kat sini 200 pip lagi. Kalau lah sini turun, entry 100 pip. Kalau lah pula. Okay. Tu nak cerita kalau lah pula. Benda tu emosi sebenarnya. Itu yang saya cakap awal tadi, itu adalah kita punya thought. Okay, kita punya second thought. Maksudnya kita punya feeling, second feeling kita tu, kita berprasangka dengan apa yang kita nak execute. Sudahnya nampak, sudahnya kalau, sudahnya tak ada. Rational dan engulf, okey ke situ? Okey. Kalau itu awak rasa boleh sebagai confirmation awak, sebagai itu kegunaan skill awak, dan kaji dan teruskan.
boleh saja. Okey, tak ada yang salah. Okey, kalau sesuai teruskan. Okey, nombor 2-nya emosi. Abang dia tak boleh kita nak campur aduk. Itu yang selalu nampak banyak nampak tapi tak ada execute. Yang ketiganya of course kita rasa takut. Kita rasa takut kita rasa doubt dengan kita punya analisa. Okey. Analisa dah betul tapi rasa takut nak entry sebab takut loss. Sebab tu dalam trading forex dia memang ada 3 perkara. You learn technical. Okay, you learn technical. Daripada sesiapa terpulang. Technical. Second, akan ada risk dia. Maksudnya risk management dan money management. Third, dia akan ada apa? Emosi ataupun psikologi things. Okay, so bila tiga-tiga ni ada, barulah you boleh trade dengan tenang. Okay, dia tak boleh Sifu A tu cakap high risk sikit, was-was lah Sifu A. Okay, saya pun Sifu A cakap high risk, Sifu B cakap low risk. Okay, jadi mana-mana yang selesa. Okay, tapi kena ada 3 benda. Okay, mesti kena ada 3 benda ni. You belajar teknikal, belajar betul-betul. Lepas tu buat kiraan risk dengan money management. Dan third, kawal emosi. Macam mana nak kawal emosi ni? Daripada 2 yang saya sebut tadi tu. Bila you execute based on you punya risk yang you dah buat, dan you entry based on confirmation yang you dah belajar, then baru you punya emosi terkawal. Okay, baru you punya emosi terkawal. Tapi kalau you memang datang daripada darah pahlawan, darah Hang Lipo, okay? Hang Lipo, Hang Tuah memang datang daripada darah Hang Tuah kan. Darah siapa lagi Darah Mike Tyson. Emosi dah memang tough lah ni. Okay, emosi dah memang tough lah ni. Kejap lagi entry sell kat sini. Okay, pump naik. Hold. Dia punya tough punya emosi kan, dia pergi bantai hold. Ini confirm turun ni, hold. Kan, sepanjang naik ni sell. Ngam-ngam kat ujung shadow atas, top up. Okay, disebabkan darah panglima tadi tu, emosi dia terlalu tough. Dia punya technical dia kurang. Okay, orang sungai minum darah, bahaya tu. Okay, disebabkan dia punya dia punya datang dia tu daripada darah panglima, dia jadi lain sikit. Aku tidak kentang kan. Bedanya MC pun tak boleh juga. Sebab tu ketiga-tiganya perlu. Okay, dan dia akan kita ni akan reach dekat satu level yang mana jangan capai saya. Okay, kita ni akan sampai dekat satu level di mana kita punya reserve money untuk trading saja kita memang dah standby, memang kita dah ada. So kita akan rasa bila kita nak entry tu, kita akan rasa lebih tenang, lebih santai. Okay, lebih santai. Dah ada risk, kita tahu kalau stop loss tak apa, ada lagi trade lain. Kita tahu kalau loss memang kita ada backup money. Tapi janganlah macam terlalu aku ada sejuta lagi ni kan. Okay, aku sejuta lagi. Okay, aku ada sejuta lagi, pergi bantai pergi bantai masuk semua kan, ikut suka je. Okay, Haris MC berapa kali? Saya dulu pun tak ingat dah saya MC berapa kali. Tapi last year tak apalah. Saya jenis saya buat apa nak cerita.
buat apa nak cerita masalah kita kan. Kita simpan je masalah kita baik-baik. Okey. Biar kita je yang tahu buat apa nak cerita masalah kita. Okey. Cumanya last year saya agak drop juga. Okey, itu je yang saya boleh beritahu. Tapi CMC berapa kali tu saya tak pasti. Cumanya last year punya account agak mencabar sikit, drop sikit-sikit tu yang pedih. So this year nak comeback balik, nak grow balik slow-slow. InsyaAllah lah. Okay. Okay. Saya pun baru MC sebenarnya nak comeback. Boleh saudara. Haris please ajar kira duit on GBP JPY and bukan USD code. Macam mana tu? Saya tak faham. Zoom user, saudara, saya tak faham saudara. Amin insyaAllah. Thank you Hafiz. Sama-sama kita grow, okay? Sama-sama mengejar mimpi. Please ajar kira duit on GBP JPY. InsyaAllah Beme, insyaAllah. Semoga duit yang kita semua lost ni kita dapat balik. Okay, semoga duit yang kita lost ni kita dapat balik. Okay, saya tak faham lah saudara. Please ajar kira duit on GBP JPY and bukan USD code. Amin. Jadi itu je lah, kita buat mapping, kita kongsi-kongsikan sikit. InsyaAllah kalau nak convert pips to USD on GBP JPY. Alamak, saya tak tahu lah. Maksudnya account trading GBP ke? Kalau nak convert pips to USD, convert pips. Alamak, saya tak dapat lah. Saya tak dapat soalan tu. Convert pips maksudnya tukarkan pips. Satu pips berapa USD? Oh, okey. Satu pips berapa USD? Alright. Okey. Yang tu kiraan tu saya tak berapa nak sure sangat sebab saya dah lupa. Itu dulu zaman-zaman kat FX Union tu adalah saya ajar, saya ingat lah time tu kiraan dia pips berapa semua. Okey. Cumanya okey, untuk pair lain, okey, you kena tengok dekat broker tu. Okey. Selalunya hanya gold sahaja yang betul-betul you masuk 1 sen pergi 100 pip dia akan jadi $10. Tapi pair yang lain ni bila lagi-lagi contoh kalau you cat dengan EU 100 pip dia 0.01 tak sampai $10 pun. Baru berapa dolar je. Kalau macam GBP ni hampir nak ke 10 pip lah. Okey, kalau 100 pip ni dalam 9 point something lah kot dolar kalau tak silap saya. Ke memang exactly dia $10. Saya pun tak pasti. Dia depends pada broker tu sebab ada broker 4 desimal, 5 desimal. So kiraan dia lain, volume dia lain. Okey. Macam tu je lah. Cumanya kiraan gold ni memang tepat lah kalau satu sen boleh, kalau $100 100 pip memang pergi $10. Pair lain ni akan kurang, tu je. Okey. Lah kalau macam ada lagi pair tu satu sen baru masuk 10 pip dah $1. Saya tak ingat lah 10 pip 5 berapa pip je dia dah pergi $10 dah. Okey, itu indis lah. Tak pun try je tengok kat baby pips. Dia ada kiraan dia macam mana. Okey, saya dah lupa dah. Okey. Gol pacak kita tenang. Okey, kita tenang. Selagi tak nampak
apa-apa yang menyangkalkan kat sini, kita terus pull saja. Okay. Tapi kalau kita tengok ni, kalau masuk kat sini SL nya kat sini juga 68. Okay. Sama-sama, bukan alah, ini kita kongsi je. Okay, kita kongsi je, bukannya ilmu saya pun. Okay. Ilmu ni simpan tak buat apa-apa. Okay, simpan pun tak ke mana. Jadi kita keluarkan balik. Okay, kita keluar, kita kongsi. Sebab bukannya kita punya ilmu. Okay. Tak ada pun saya claim saya punya ilmu. Okay, silakan. Jadi kita pun dah dekat akhir perancangan dah. Okay, insyaAllah next time kita cuba buat benda lain pula. Mungkin ada yang baru-baru dalam ni, bolehlah saya ajar guna simpan tak kaya, kongsi tak rugi. Betul. Okay. Mungkin next time yang baru-baru ni saya akan ajar lah macam mana nak guna RSI. Okay, mungkin ada yang dah tahu sebab last year saya ada key level. Boleh next time key level boleh. Okay. RSI, macam mana nak pakai RSI, mungkin mudah lah untuk trade yang baru-baru ni kan. Tak nak cikgu PKP, Allahu Akbar. Mungkin tak nak pening-pening kepala dulu, kita nak tengok movement harga macam mana kan. Kita boleh pakai RSI ni. Next time saya akan ajar macam mana nak pakai RSI ni dengan SOP dia. Okay. Jadi sebelum tu kita bagi sikit. Okay, kita bagi sikit. So nak tanya tak? Silakanlah menconteng. Silakan menconteng. So insyaAllah nanti next time kita akan saya akan ajar yang baru ni tentang SNR pula. Pakai macam mana nak pakai RSI. Okay. Jadi kita dah akhir rancangan, insyaAllah. Semoga ni baik-baik je. So kita ni PKP 2.0 lah Okay, thank you guys. InsyaAllah nanti saya bagi tahu next class je lah. Right. Assalamualaikum dan selamat malam.